Allahumma. Kita baca dahulu ni sampai haddatsana Musa bin Ismail. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فانسك نسيكه وإن شئت فصم 3 أيام وإن شئت فأطعم 3 آصع من تمر ل6 مساكين. Masih itu start. Baru ni sudah baca dah sampai ke ujung. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika engkau mahu, engkau boleh mengorbankan seekor binatang kurban, dan jika engkau mahu, engkau boleh juga berpuasa selama 3 hari. Dan kalau tidak begitu pun, kalau nak bagi makan kepada 3 orang, nak bagi makan pun boleh juga, iaitu bagi makan kepada sebanyak 3 gantang tamar kepada 6 orang miskin. Kepada 6 orang miskin. Yang setiap seorang miskin itu diberikan setengah gantang tamar. Itulah yang baru ni kita baca, tak ada nak bincang lagi. Itu ni. Di sini ada beberapa perkara yang perlu dibincangkan. Yang pertamanya, dia guna di sini perkataan nasikatan, sedangkan sebelum daripada ni dia sebut izbah syatan, nusukan sebagai korban. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain ada disebutkan hadian, dia ada sebut begitu, izbah zabihatan. Dalam riwayat yang satu lagi izbah nusukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan izbah syatan, sembelihlah apa ni, biri ataupun kambing. Qurtubi mengatakan daripada sebutan ni, zabihah, nusuk, nasikah ataupun syatan, izbah syatan, menunjukkan bahawa ia bukan merupakan hadyu, ini binatang kurban, bukan. Ini hak lain. Oleh kerana dia ni bukan hadyu, binatang kurban yang semestinya dibawa ke tanah haram untuk dikurbankan, maka harus seseorang itu menyembelihnya di mana dia mahu. Tidak khusus dengan tanah haram, seperti mazhab Malik. Kama huwa mazhab Malik, mengikut mazhab Malik lagu itulah. Tapi Hafiz Ibn Hajar jawab, dia kata ini tidak ada yang menunjukkan, tidak ada dalil yang terai di sini menunjukkan bahawa binatang ini bukan hadyu. Yang ini tidak boleh dinamakan hadyu. Sebab apabila kata nusuk atau nasikah dan seumpamanya, tidak semestinya apabila disebutkan begitu, maka binatang tadi tidak boleh dinamakan hadian. Tidak mesti, boleh jadi juga dia hadian. Apalagi kalau ada dalam riwayat yang lain menyebutkan hadian. Dalam riwayat Bukhari misalnya disebutkan dengan lafaz au tuhdi syatan, tuhdi, ahda yuhdi, itu daripada hadian. Dalam riwayat Muslim, wa ahdi hadian, kurbankanlah seekor binatang kurban. Dalam satu riwayat yang dikemukakan oleh Tabari, halaka hadyun, Nabi tanya, kamu adakah hadyun? Qultu, kata Ka'ab, tak ada, kata dia. Jadi ini menunjukkan hak mana hak lebih tepatnya, hak lebih tepatnya, hak nasikah ke, nusuk ke, ataupun hadyun. Jawabnya, kalau kita nak kira berdasarkan riwayat yang lebih kuat, dia sebut hadyun, ataupun suka-kurangnya kita kata
hak ni binatang ni boleh dinamakan nasikah, boleh juga dinamakan hadyun, boleh. Lepas pada tu jadi hak sebut ni tak serupa saat ni. Nasikah hak ni begini, hak ni begini, itu termasuk dalam tasarruf perawi. Tasarruf perawi. Tak apalah. Jadi bagi 3 gantang, bagi makan 3 gantang tamar kepada 6 orang miskin. Hadis ini merupakan nas tentang takhyir, tentang adanya pilihan. Diberikan mana kepada orang yang bermasalah tu pilihan di antara 3 perkara. 3 perkara. Yang ni apa ni? In syi'ta fansub nasikatan sah. In syi'ta fasum 3 ayyam 2. Wa in syi'ta fa'at'im 3 asa'. Itu 3. Mana ada pilihan kepada hak dalam keadaan lagu ni. Minggu lepas kita sudah bincang dah, ada pilihan ni, hak lain ni adakah dalam keadaan darurat atau tidak. Sebab ada beza-beza pendapat situ. Ada yang mengatakan bahawa ada pilihan ni kalau dalam keadaan darurat, kalau tidak tak ada pilihan. Baru ni kita sudah bincang dah tu. Cumanya hak di sini dia kata 3 gantang, bagi makan 3 gantang tamar kepada 6 orang miskin ini. Ada beza mazhab dari segi hak kata hak ni 3 gantang ni kepada 6 orang miskin ni khusus dengan makanan tertentu ke makanan ikutlah mana-mana makanan. Dia ada khilaf. Umpamanya dalam mazhab Hanafi dia kata hak ni, hak kata 3 gantang ni kalau makanan itu berupa gandum. 3 gantang berupa gandum. Adapun kalau tamar mengikut mazhab mereka kena 6 gantang. Yang ni setiap orang miskin tu boleh segatang, bukan setengah gantang. Ini juga mazhab Thawri, Sufyan Ats-Tsauri. Jadi likulli miskin minhum sa'. Setiap orang miskin mendapat 1 gantang. Sebab apa? Padahal hadis ni ada ni, ada sebut tamar kau tu ni. Ini dia termasuk, bagi mereka termasuk dalam tasarruf perawi juga. Banyak tempat yang dikatakan tasarruf perawi. Yang perawi meriwayatkan berdasarkan apa yang dia faham. Ini riwayat bil makna. Riwayat bil makna. Orang kata tamar gapon. Bahkan bagi mereka dia kata kalau kata 3 kata ni khusus dengan gandum. Kalau benda-benda lain zabit kau gapo kau tidak, tetapi 6 kata. Cuma perawi dia riwayatkan berdasarkan apa yang dia faham. Makanan. Tak caralah gandum kau gapo-gapo kau yang menjadi makanan setempat tu. Bagi hak tu. Tetapi mereka orang Hanafi ni dia pegang dengan riwayat-riwayat yang lain, iaitu dengan lafaz ta'am umpamanya. Dalam setengah-setengah riwayat itu disebut qam, gandum. Jadi sebab itulah mereka kata hak lebih kuatnya hak ta'am, dan ta'am di sisi mereka nya ialah gandum. Itu pendapat dia lah. Tetapi orang-orang lain, ulama-ulama lain, imam-imam lain tidak setujulah. Dia kata sebab di sini semua makanan. Kalau kata makanan di kalangan orang Arab bukan gandum saja, tamar pun ialah juga. Lepas pada tu ada hadis-hadis yang sahih seperti ini. Ini termasuk dalam yang sahih, dia sebut tamar, kadang-kadang sebut lain-lain, asalkan makanan. Tidak semesti gandum. Dan makanan hak lain selain daripada gandum pun sebanyak ni juga kena bagi kepada hak bermasalah ni lah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lalu dekat dia di zaman Hudaybiyah, maksudnya pada tahun Hudaybiyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di situ. Mereka dihalang untuk pergi buat umrah, tak dibenarkan pergi buat umrah. Fa dzakara al-qissah, lalu dia menyebutkan kisah inilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Ama'aka damun?" Kamu ada dam ke? Dam itu maksudnya binatang lah untuk dikorbankan. Qala, kata dia tak ada. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau begitu kamu puasa 3 hari ataupun beri sedekah sebanyak 3 gantang tamar kepada 6 orang miskin. 1 gantang dibahagi di antara 2 orang miskin. Yang ini setengah gantang seorang.
Jadi ada beberapa perkara pula dalam riwayat ini beza daripada riwayat dulu. Sebenarnya lebih kurang hak dulu juga. Kalau kita perhati ni lebih kurang hak dulu juga. Cuma dia ada beza beberapa perkara lah. Umpamanya kalau kita perhati dalam riwayat sebelum pada ni, kita baca saat ni, an Dawud haddatsana Hammad an Dawud an Sya'bi an Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah. Di sini dia sebut Sya'bi. Boleh jadi itu tujuannya, kadang-kadang ulama hadis ni dia mari beberapa hadis dekat-dekat je, tapi dia nak ayat benda lain. Dia nak ayatnya di sini ada dua sanadnya. Ibnul Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab wa haddatsana Nasr bin Ali. Wa haddatsana tu dia guna juga ada kalanya ha dulu, huruf ha sebelum haddatsana. Wa haddatsana ha, lepas tu wa haddatsana. Maknanya Imam Abu Dawud ambil daripada Ibnul Muthanna, lepas tu ambil daripada Nasr bin Ali. Hak ni dia kata lafaz ni lafaz Ibnul Muthanna. Ibnul Muthanna tu Muhammad Ibnul Muthanna lah. Lepas tu hak datah tu serupa sanad dia. Ini Yazid bin Zurai', kedua-duanya pergi situ. Lepas tu dia ambil daripada Dawud tu ambil daripada Amir. Kalau kita perhati sanad dia nak ceritanya sini, hak tadi Sya'bi, di sini Amir, orang Tula. Jangan kita keliru, jangan kita ingat ni sanad lain pula, orang lain pula. Padahal hak Tula aja. Sya'bi tu ni nisbah dia. Amir ni Amir bin Syurahil, nama dia, orang Tula. Jadi Daud tadi bawah je beza sanad dia. Di atas tu Daud ambil daripada Amir. Cuma je dalam riwayat ni Amir tu ambil daripada Ka'b bin Ujrah. Dalam riwayat tadi Sya'bi, ini Amir tadi ambil daripada Abdurrahman bin Abi Layla daripada Ka'b bin Ujrah. Itu beza dari segi sanad. Cerita-cerita hak dulu juga. Lepas tu ada riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dia. Rasulullah pun tengok dia. Dalam riwayat Ma'qil, Abdullah bin Ma'qil, dalam riwayat Ka'ab seperti tadi, Rasulullah lalu dekat dia, tengok dia. Dalam riwayat Abdullah bin Ma'qil, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang suruh pergi tengok dia. Jadi kedua-dua ni tidak bercanggah, tidak bercanggah. Sebab apa? Boleh diterima kedua-duanya. Dia tengok dulu, lepas tu dia hantar orang pula pergi suruh tengok pula lagu mana keadaan. Kedua-duanya boleh diterima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang suruh panggil dia mari dekat Nabi. Lepas pada tu dia cukur kepala lah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing perawi itu riwayatkan hak dia tahu. Kedua-dua ni peristiwa yang sama dan tidak bercanggah. Kalau kita tengok dalam riwayat ni, cuma mungkin ada kemuskilan sikit berbeza dengan riwayat yang pertama tadi. Sebab riwayat yang pertama jelas menunjukkan ada pilihan untuk buat salah satu daripada tiga ni. Tapi dalam riwayat ni Nabi SAW bagi pilihan antara dua. Setelah dia bertanya, kamu adakah binatang untuk dikurbankan? Dia kata tak ada. Ama akadam, ada. Kalau tak ada, kamu kena puasa 3 hari. Atau jadi pilihan itu antara dua, bukan tiga. Zahirnya nampak gitu. Berbeza dengan riwayat yang pertama tadi. Hafiz Ibn Hajar kata riwayat Abdullah bin Ma'qil menghendaki bahawa pilihan itu antara it'am dan siap, antara bagi makan dan puasa kepada orang yang tak ada, tak boleh nak sembelih binatang kurban itu. Dalam riwayat Abu Dawud ni lah kita baca saat ni, Abu Awana dalam sahih dia, sahih Abu Awana berkata, dalam hadis ni ada dalil bagi orang yang mengatakan orang yang ada binatang kurban ataupun boleh dia dapatlah binatang kurban, dia tak boleh nak puasa, tak ada pilihan. Dan dia juga tidak boleh nak beri makan kepada orang miskin tadi. Jadi pilihan tu antara dua, setelah tak ada yang pertama. Itu dia kata begitu.
Tetapi hak sebenarnya hampir tidak ada imam-imam yang berpendapat begitu. Bahkan kebanyakan boleh katakan semualah, kecuali ni Sa'id bin Jubair. Dia kata lagu itulah, pilihan itu antara dua. Setelah tak ada hak tu, baru boleh pilih. Tetapi kebanyakan ulama tidak kata gitu, boleh pilih jadi awal lagi. Kalau ada apa binatang kurban tu, nusuk itu ataupun nasikah tu, kalau ada pun, ataupun hadiun tu, kalau ada sekalipun boleh pilih juga. Cuma yang Nabi SAW tanya hak tu dulu sebagai mengisyaratkan kepada hak tu adalah yang lebih utama, lebih molek lah, lebih molek. Lebih molek. Lepas tu ulama-ulama cuba jamakkan antara dua riwayat yang nampak zahirnya nampak berbeza itu. Umpamanya Ibnu Abdul Bar berkata, ini dalam hadis ni ada isyarat bahawa tarjih tertib itu hanya molek, molek kalau kita mengikut tertib tu. Bukan makna wajib, bukan mesti. Dia kata tak mesti, cuma molek kalau kita mengikut tertib tu. Kalau boleh sebelah binatang, bayar dam lah kita kata. Bayar dam. Kalau tak boleh, puasa. Kalau tidak pun sedekah. 3 kata tadi. Dia kata tidak menunjukkan wajib, cuma dia mengisyaratkan kepada molek kalau ada tertib itu. Antaranya Pak Imam Nawawi kata, ini bukan bermaksud puasa dan beri makan tu kepada orang miskin itu tidak memadai, tidak boleh kecuali kepada orang yang tak ada binatang kurban tu. Bukan makna begitu kata dia. Kalau tak ada binatang kurban barulah boleh 2 kali. Tidak makna begitu. Bahkan maksud dianya Nabi SAW tanya dia, adakah hadiu bersama dia? Kata ada. Kalau ada, dia nak ayak lah. Kamu diberi pilihan lah di antara nak kurban ke binatang ke, nak sebelah binatang ke, ataupun nak puasa ke, atau nak beri makan. Kalau dia tak ada, dia akan ayak lah bahawa dah tak ada tu, kamu boleh pilih lagi antara dua. Dia nak ayak gitu. Bukan nak ayak kalau boleh sebelah hak tu tak boleh buat dah, setelah tak boleh hak tu baru boleh buat dua lagi. Tidak nak ayak gitu. Ada juga yang ulama yang cuba menjamakkan hadis ini dengan mengatakan, dia kata yahtamil an yakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia benarkan Ka'ab ini cukur kepala dia dengan sebab gangguan di kepala dia tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun fatwakanlah kepadanya, bagilah pendapat, iaitu dia kena bayar kafarah fidyah kat dulu lah, dengan menyembelih binatang itu ala sabilil ijtihad, sebagai pendapat dia, ijtihad dia, ataupun berdasarkan wahyu ghairi matlu, yakni wahyu hadis lah, hadis tak ada dalam Quran, kemudian dia royak gitu. Bila Ka'ab tu kata dia tak ada binatang kurban, dia tak ada, maka turunlah ayat takhyir tadi, antara sembelih, puasa dan beri makan. Jadi Nabi SAW bagi pilihan pada ketika itu antara puasa dan beri makan. Pasal dia sudah tahu dah, dia tidak ada binatang untuk dikurbankan. Jadi dengan sebab tu Nabi SAW bagi pilihan kepada dia antara dua tu. Dia tahu dah. Bila rayak tu, mula-mula dia rayak berdasarkan wahyu ghairil matlu ataupun ijtihad dia. Dan ijtihad dalam perkara ibadat, dalam perkara agama lagu ni memang semua terima lah. Waktu tu lepas tu mari wahyu rayak ada 3 pilihan. Yang Nabi rayak 2 ni sebab dia sudah tanya dah yang pertama dah, tu tak ada dah. Itu maksud di sini, bukan makna ada percanggahan. Tak benar orang yang mengatakan setelah tak ada, tak boleh nak kurban, barulah boleh buat 2 lagi. Tak benar lagi tu. Bahkan pilihan tu tetap ada sampai bila-bila. Kalau dia ada binatang kurban, dia tak siap tu, dia nak puasa, boleh juga, atas dia nak pilih mana-mana. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah lagi, dia mengalami gangguan di kepala dia lah, bila dia pakai ihram untuk pergi buat umrah bersama dengan Nabi SAW itu, dia pun cukur kepala lah.
cukur kepala tu dengan Nabi SAW suruhlah berdasarkan hadis yang lain. Nabi SAW pun suruh dia yuhdi hadian, mengorbankan seekor binatang, iaitu lembu. Mengorbankan seekor binatang, iaitu lembu. Dari segi dia kata suruh mengorbankan yuhdi hadian. Perkataan hadian tu ada sebut tu kemahdah tu, serupa dengan riwayat Bukhari, serupa dengan riwayat Muslim dah situ. Tapi sebut bakaratan tu jadi kurang hadis ni, jadi kurang hadis. Itu dari segi matannya, dari segi isinya. Dari segi sanadnya pula, Nafi' meriwayatkan anna rajulan minal ansar, ada seorang lelaki dari kalangan ansar, akhbarahu, memberitahu. Siapa dia rajul minal ansar itu? Siapa dia rajul minal ansar itu? Kalau rajul minal ansar dalam kitab-kitab hadis tidak semestinya dia ni sahabat. Jangan kita ingat rajulan minal ansar maknanya dia sahabat lalu, tak mesti. Anak cucu sahabat ansar tu pun orang panggil ansar juga. Sebab tu ada, oleh kerana ada kemungkinan tu tak boleh, tak kemah. Kalau tentu hak rajulan tu hak tidak disebut tu sahabat, tak apa. Tak apa, boleh kira lah. Hak majhul tu sahabat. Tapi kalau masih ada kemungkinan lain, tak boleh, tak kemah. Sebab apa rajul di sini minal ansar ni boleh jadi bukan dari kalangan sahabat. Bila tabi'in, kalau tabi'in paling tinggi dekat sahabat, tak apa lagi kalau bawahnya, bawah lagi. Dia kita kena tahu. Kalau tidak, tak boleh. Sanad tu jadi dhaif, jadi kurang sanad itu. Jadi rajul ni siapa dia? Kalau kita kata rajul itu seorang yang molek lah, seorang yang molek. Setengah-setengah ulama seperti dalam syarah kita, dia kata an Ka'b ibn Ujrah, ni akhbarahu qala fi at-taqrib Nafi' maula ibn Umar an rajul min al-ansar an Ka'b ibn Ujrah. Siapa dia? Wa Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b ibn Ujrah. Bila kata Abdurrahman bin Abi Layla, dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Jelaslah ni bukan sahabat kalau kita pakai hak ni. Maka dia bukan sahabat. Tetapi dia ni apa kau tak boleh pakai? Tak juga, boleh pakai. Boleh pakai. Tetapi di sini tidak jelas, skop mana-mana. Itu pendapat lah yang mengatakan Abdurrahman bin Abi Layla. Boleh jadi orang lain. Jadi orang yang mengatakan ini Abdurrahman bin Abi Layla, kira-kiranya berdasarkan riwayat lain lah, dia tengok bahawa rajulan minal ansar di sini ialah Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla, puak-puak Ibnu Abi Layla ni, walaupun dari segi fiqh dia kemah, tapi dari segi hadis ulama-ulama tidak tinggi sangat letak dia. Paling tinggi hasan, paling tinggi hasan dia tu. Tetapi kalau kita katalah dia ni kuat lah, kalau kuat, maka hadis ini jadi syadz. Kalau kita kata dia ni tidak kuat, maka hadis ini jadi mungkar. Ke mana-mana pun tak boleh pakai kedua. Yang kata syadz tu apa sebab? Kalau kita andaikan, kalau kita terimalah pendapat orang yang mengatakan Abdurrahman bin Abi Layla tu orang yang kuat, boleh pakai lah. Boleh pakai. Tapi riwayat dia hak kata lembu sini bercanggah dengan riwayat orang lain, fiqh lain yang lebih fiqh daripada dia, yang mengatakan bukan lembu tapi kambing, biri. Seperti sebelum pada ni disebutkan ni tamadbah syatan dalam riwayat hak mula-mula fil fidyah. Hak dia pun juga riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Di sini disebut syatan. Jadi makna perawi lain tu ada sebut tu keliru situ. Jadi dia sebut bakaratan. Yang mengatakan ini keliru. Sama ada keliru Abdurrahman tu kah, sekali dia riwayat lagu tu, sekali dia riwayat lagu ni, ataupun keliru orang lain. Itu pendapat. Ada lagi pendapat yang mengatakan sebenarnya dia tidak keliru. Dia kata sembelih lembu. Sembelih lembu. Nabi SAW suruh dia sembelih lembu. Nabi SAW sebenarnya suruh dia sembelih kambing, tapi dia sembelih hak lebih besar. Hak lebih besar. Ini orang cuba nak pertahankanlah riwayat ni. Dia kata dia sembelih hak lebih besar. Jadi siapa juga maksud Nabi suruh tu? Sebab
lebih ramai orang boleh makan. Masalahnya ulama lain hak tak setuju. Jadi dia kata mana boleh, ni cerita tulah orang sama. Kalaulah Nabi SAW suruh dia sembelih kambing, apa dia akan sembelih lembu pula? Sebab ngekoh tu, kita kata ngekoh tu suruh sembelih kambing. Boleh kalau kita kata dengan pendapat kita, fikir sendiri, lembu lah lebih molek lagi, boleh makan ramai. Tak boleh. Sunnah Nabi bila dia kata gitu-gitu. Dan dia mentafsirkan hak sebut dalam Quran tu. Hak sebut dalam Quran. Apa dia? Faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fa fidyatun min siyamin. Fidyah berupa siyam, aw sadaqatin aw nusuk. Jadi semua dalam ayat ni tak jelas tu sebut. Min siyam puasa. Apa sebab hari? Tak jelas. Sadaqatin sebanyak mana sedekah? Tak jelas juga. Orang nak bagi fidyah saja. Orang yang ada gangguan lagu ni. Au nusuk. Nusuk tu 9 binatang kurban tu. Binatang kurban sebesar mana, setara mana? Gapo dia? Unta ke, lembu ke, gapo? Tak jelas. Hadis itu menjelaskan. Jadi dalam banyak-banyak riwayat semuanya sebut, termasuk juga riwayat Abdurrahman bin Abi Layla hak dulu sebelum pada ni. Dia sebut kambing ataupun biri maksud syah itu. Tiba-tiba di sini sebut Baqarah. Tak boleh lagu tu. Ni jadi keliru. Bermakna Ka'ab bin Ujrah ni kalau kita terima, dia mana-mana apa. Itu tidak sesuai dengan sahabat. Boleh kita kata lagu ni kalau sekiranya hadis ni sabit. Masalahnya sabit dia tu pun dipertikaikan kesabitannya. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar dia nukil daripada Qadhi Iyad dan orang yang mengikut dia. Dia kata semua orang yang menyebutkan nusuk dalam hadis ni hak kena kurban, binatang hak kena kurban tu. Kalau sebut secara mufassar dengan terang, sebut gapo dia yang dikurbankan itu, innama zakarahu syatan. Hanya menyebutkan biri ataupun kambing saja. Tak ada sebut lembu. Tetapi kata dia, qultu yu'akkiru alaihi ma akhrajahu Abu Dawud min tariq Nafi' an rajul min al-Ansar. Hak sanilah kita baca sini. Nabi SAW suruh dia kurbankan lembu. Lepas tu ada lagi beberapa riwayat yang lain, faftada bi baqaratin. Dia sebut lembu, beberapa riwayat sebut lembu. Tapi semua riwayat ni ada sebut lembu ni, semuanya madar dia, semua Nafi' lah, berhenti situ. Di atas sekali tu Nafi'. Kalau riwayat awak sebut biri ni macam-macam ada, bukan Nafi' saja. Tapi kalau awak sebut lembu, riwayat mana pun mesti dia sampai kepada Nafi'. Dia sampai kepada Nafi'. Dia kata kulluha tadur ala Nafi'. Yang ni madar bagi riwayat yang mengatakan Nabi suruh sembelih lembu itu ialah Nafi'. Riwayat daripada Nafi' ni berbeza-beza. Ada yang kata kambing, biri, ada yang mengatakan lembu. Ada yang mengatakan lembu. Jadi hak kebanyakannya kambing ataupun biri. Kalau riwayat daripada orang lain, riwayat daripada Abu Hurairah gapo pun, kebanyakannya kambing disebut. Ibnu Battal pegang dengan riwayat Nafi' ni daripada Sulaiman bin Yasar. Jadi Ka'ab pegang, dia ambil dengan arfa'il kaffara. Kaffara hak paling tinggi, hak paling mahal lah kita kata, hak paling sukar kepada mereka. Dia tidak langgar hak Nabi SAW suruh tu, suruh sembelih kambing. Bahkan dia telah buat lebih lagi daripada hak Nabi nak tu kira tu. Daripada sinilah orang yang memfatwakan, dia kata kalau dia suruh benda hak ringan, hak paling mudah, kalau dia buat hak lebih berat daripada tu tak apa. Dia pegang dengan hak ni lah. Dia pegang seperti mana yang dilakukan oleh Ka'ab. Tetapi Syekh Khalil Ahmad tak setuju. Dia kata qultu huwa far'u thubutil hadis wa lam yathbut lima qaddamtu. Ni kita nak kata gitu, nak boleh buat alasan ni kalau betul hadis ni dulu. Biarlah betul dulu. Biar sabit dulu hadis ni. Ni masalah tidak sabit lagi hadis. Tak sabit lagu ni. Sebab itulah Syekh Zakaria pada muka surat 109 bawah dalam nota ta'liq dia bawah nombor 2. Qalu, para ulama hadis mengatakan lafzul baqarah syadzun munkar.
Itu dalam Aujaz, dalam Aujazul Masalik dia disebut. Lafaz Baqarah ada sebut sini. Ini adalah lafaz yang syadz dan mungkar, ataupun mungkar. Syadz dan mungkar boleh juga, ataupun syadz atau mungkar boleh juga. Syadz tu kalau kita andaikan rajul ini orang molek, maka orang molek yang meriwayatkan sesuatu hadis berbeza daripada orang yang lebih molek daripada dia, lebih kemah daripada dia, hadis itu syadz. Atau kalau kita kata mungkar, perawi ini tidak diketahui, tak jelas, maka kerana majhul dia tu, perawi ini, dia jadi dhaif. Bila dhaif, hadis dhaif yang bercanggah dengan hadis sahih, dia jadi hadis itu mungkar. Ke mana-mana pun kedua-duanya tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Hak kena pakai je kepada dia, kambing ataupun biri sekatu. Tidaklah jadi susah benar. Sebab kalau lembu tu geganya pun lain, geganya lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada lagi Abdul Rahman bin Abi Layla lagi, daripada Ka'ab bin Ujrah, kata dia, saya mengalami gangguan kutu di kepala saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaibiyah, sehingga saya bimbang terhadap penglihatan saya. Apa bimbang terhadap penglihatan? Pasal terlajak panah pada masa tu, nak mandi tak boleh. Kalau mandi, akan jatuhlah binatang apa ni, kutu-kutu tu, ataupun akan mampu ke apa ke. Dia juga tak tahu lagi hukum lagu mana, tahu tak boleh gitu je. Dia takut terbunuh, mati kutu tu. Jadi kena bayar fidyah, kena kafarah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Faman kana minkum marida, sesiapa di kalangan kamu sakit, au bihi adam min ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya, hak tadilah fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Maka kalau dia cukup kepala, kalau dia cukup kepala, ataupun dia buat sesuatu lah nak hilang sakit dia tu, dia kena fidyah, puasa ke, beri makan ke orang miskin ke, ataupun menyembelih binatang, dia kena hak tu. Bukan sesiapa yang sakit saja ataupun sesiapa yang ada gangguan di kepala dia, jadi kena bayar fidyah lalu. Dia bukan kerana ada kutu di kepala tu kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah tu, kena bagi fidyah tu disebabkan oleh dia cukup kepala, bukan disebabkan oleh dia tu ada gangguan di kepala, gangguan kutu di kepala tu tak. Kalau dia tak cukup, tak kena fidyah saat ni. Cuma di situ ada hadaf, ada hadaf di situ. Misalnya di sini, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fahalaqa. Situ fahalaqa, maka dia cukup kepala dia, fa fidyatun. Dalam keadaan lagu tu kena fidyah, dia ada hadaf di situ. Dia ada hadaf di situ. Supaya juga banyak lagu ni dalam Quran banyak. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Adalah cara kepuasa tu. Kalau sakit ataupun dalam perjalanan, bukan kerana sakit atau dalam perjalanan tu menyebab jadi kena qada. Dah kena qada tu dia buat sebelum apa namanya, fa'iddatun min ayyamin ukhar tu dia ada takdir. Fa aftara, dia buka puasa dia. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kena ganti hari lain lah puasa, kena ganti. Dia supaya juga sini pun ada buat di tengah. Jadi hak kata kena ganti semula puasa tu bukan kerana sakit tu, kerana musafir tu tak. Kalau sakit tak buka puasa, kalau musafir pun tak buka puasa, puasa juga tak kena ganti. Kena ganti tu dia kena takdir. Dia kena takdir ada benda hak hadap tengah. Baru kena ganti. Supaya juga di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun panggil saya. Dia pun kata, cukuplah kepala kamu dan kamu puasalah 3 hari, atau beri makan kepada 6 orang miskin 1 farak zabib. Namun sukatan lah 1 farak tu, sama dengan tadilah 3 gantang. Ataupun kamu sembelihlah syatan, seekor biri-biri, ataupun yang menyamainya kambing, kita kata. Fahalaqtu ra'si thumma nasaktu
saya pun cukur kepala. Cukur kepala, Nabi suruh cukur kepala. Lepas pada tu saya pun kurbankan binatang. Tadi Nabi tanya dia dalam hadis, kamu ada ke binatang? Dia kata tak ada. Ni lagu mana pun adalah hadis ni, dia kata lepas saya cukur kepala, saya pun kurbankan binatang, 9 binatang. Lagu mana? Dapat bercanggah. Jawabnya, mula-mula bila Nabi tanya tu, dia kata tak ada pada masa tu. Lepas tu hadis ni, lepas pada tu kira-kiranya boleh jadi ada orang bui ke dia kok, ataupun dia dapat kok, dia beli kok lepas pada tu. Itu maksudnya dia kurbankan binatang, 9 binatang lepas pada tu. Dia ada lepas pada tu. Sebelum pada tu tak ada. Bukan makna bercanggah. Setengah-setengah orang dia tidak payah, dia kata tengok sini kata tak ada, sini kata ada, lagu mana. Padahalnya benda ni dalam masa yang sebentar boleh dah. Pada masa kata tak ada tu memang tak ada semua. Lepas pada tu ada pula orang tahu dia ni ada gangguan, nak kena cukup kepala beza daripada orang lain, boleh jadi orang lain simpati, ambil tahu bui hak dia kok, kambing dia tu bui, dia boleh lah apa ni korbankan ataupun sembelihkan binatang tu. Jadi di sini kalau kita tengok riwayat-riwayat ni nampak padahal cerita tula ya. Cerita tula ada sebut setengah apa ni tiga gantang tamar, 3 gantang sini zabib, ada 3 gantang makanan, ada 3 gantang hintah. Ada sebut lagi gandum. Baiklah, Hafiz Ibn Hajar kata, dia petik daripada Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia kata qauluhu likulli miskin nisfu sa'. Setiap orang miskin dapat setengah gantang. Jadi bagi antara ni orang itulah. Ada riwayat Tabarani daripada Ahmad bin Muhammad Al-Khuzai an Abil Walid Syekhul Bukhari, fihi, di dalamnya ada likulli miskinin nisfu sa' min tamrin. Setiap orang miskin dapat setengah gantang tamar. Riwayat Ahmad pula daripada Bahas, daripada Syu'bah, nisfu sa'in ta'amin, setengah gantang makanan. Riwayat Bishr bin Umar daripada Syu'bah, nisfu sa'i hintah, setengah gantang gandum. Dalam riwayat Hakam daripada Ibni Abi Layla mengendaki annahu nisfu sa' min zabib. Pula ni kita baca saat ni, fa innahu qala yut'imu faraqan min zabib baina 6 masakin. Qala Ibnu Hazm kata la budda min tarjih ihda hadhihi riwayat. Terdapat tidak kita kena tarjih mana-mana riwayat ni. Sebab apa? Liannaha qissatun wahidah fi maqamin wahid fi haqqi rajulin wahid. Sebab cerita sama, tempat sama, orang sama. Kecuali ada pula kata lepas pada tu dia kata gini pula, lepas pada tu dia kata ni, tak ada. Tak dapat tidak kita kena tarjih mana-mana satu. Itulah yang Imam Abu Hanifah kata tu. Dia kata nisfu sa' ni kalau gandum. Begitu juga dalam zakat pun dia pendapat dia lagu tu. Qultu al-mahfuz an Syu'bah, hak mahfuz daripada Syu'bah hak sahih, iaitu dia kata dalam hadis nisfu sa'in min ta'am. Hak tu hak mahfuz. Cuma hak khilaf dari segi tamar ke hintah tu, la'allahu min tasarrufir ruwat. Ini termasuk dalam tasarruf perawi. Sebab perawi tu fikir gandum dengan tamar semua tu sama-sama makan dia. Jadi dia berkata tamar. Hak dia kata gandum. Hak sebenarnya Nabi SAW kata makanan. Baik, kalau makanan tu makanan lagu mana pula? Itu termasuk dalam tasarruf perawi ni kebanyakan. Hak kebanyakan ni termasuk dalam tasarruf perawi. Kebanyakan ulama mengatakan boleh berlaku mana-mana pun. Ini dikira makanan asas demo tu, buat dia pada masa tu. Ada pun hak sebut zabib ni falam arahu illa fi riwayatil Hakam. Hak sebut zabib ni kita tidak dapati melainkan dalam riwayat Hakam saja ada sebut zabib ni. Ni kan? Hakam bin Utaibah ni. Hak ni lah kita dah baca ni. Aban yakni bin Salih daripada Hakam bin Utaibah daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Tadi pun kita sebut daripada Abdurrahman bin Abi Layla, dah lah jujuk-jujuk tadi. Ada hak sebut ni, ada hak sebut lagu ni.
Jadi hak sebut kata Zabib ni adalah berdasarkan riwayat Hakam sahaja. Lepas tu dia sebut waqad akhrajaha Abu Dawud. Abu Dawud buat mari hadis Hakam ni hak sebut kata Zabib tadi. Wa fi isnadiha Ibnu Ishaq. Dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq. Dalam sanad dat bawah pada tu sikit. Yaqub qala hadatsani abi an Ibnu Ishaq. Qala dia kata Ibnu Ishaq wa huwa hujjatun fil maghazi. Dalam maghazi hujjah, boleh buat hujjah kata dia. La fil ahkam idza khalafa. Tapi dalam bab hukum tak boleh. Kalau dia meriwayatkan bercanggah dengan riwayat orang lain, tak boleh. Hak orang hak terima dia lah. Hak terima kata dalam bab maghazi boleh tu. Dia kata dalam bab maghazi lah hujjah. Ni masalah ke dia ni? Ni masalah hukum ni. Jadi tak boleh pakai. Dia tak boleh pakai masalah hukum. Jadi Zabib tu tak boleh, tak kemah lah hak Zabib. Tapi kalau gandum boleh kira, tamat boleh kira. Hak lebih tepatnya makanan. Jadi makanan di tempat tu, makanan di tempat tu. Wal mahfuz riwayah at-tamri. Hak mahfuznya iaitu riwayat tamar. Tadi dia kata riwayat Ibn Ishaq tu hujjah, terutama apabila dia kata di sini dia riwayatkan qala haddatsani dengan tahdits. Bagi orang yatim dia kata kalau dia riwayat secara an-anah tak boleh. Sini dia riwayat secara tahdits, jadi boleh pakai. Boleh pakai apa kalau dalam bab apa? Kalau dalam bab maghazi. Ni bukan bab maghazi. Pula tak boleh jugalah. Tak boleh pakai juga. Bagi orang yang tak terima tu, dia tu tak kira dah. Dia kata royak lagu mana pun. Tahdits pun tak boleh terima. Jadi hak mahfuznya riwayat tamar. Faqad waqa'a al-jazmu biha 'inda Muslim min tariqi Abi Qilabah. Berdasarkan riwayat Muslim, hak tu lebih kuatnya. Dia jazam tamar. Hak kata 3 gantal itu tamar. Walam yukhtalaf fiha 'ala Abi Qilabah. Tak ada khilaf dalam masalah ni. Orang yang meriwayatkan daripada Abu Qilabah semuanya sebut tamar. Lepas tu awin subsyatan fa halaqtu ra'si thumma nasaktu. Cukur kepala, lepas pada tu dia kurbankan binatang. Lepas tu riwayat akhir sekali ni sekat tu dia dalam setengah-setengah kitabnya, tapi dalam setengah-setengah nuskhahnya dia ada lagi riwayat. Riwayat tu bunyinya gini: wa bihi qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Abdul Karim bin Malik al-Jazari an Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah fi hadhihi al-qissah wa zada ayya dhalika fa'alta ajza'a anka. Dia ada ni. Dia kata hadis ini tersebut di dalam hasyiah, setengah-setengah nuskhah yang maktubah, bertulis tangan, dan nuskhah mujtabaiyah, nuskhah qadiriyah, nuskhah aunil ma'bud, ada belakang. Ada belakang. Tetapi tidak disebut dalam nuskhah-nuskhah yang lain. Tak ada sebut. Tak ada sebut. Mana ada khilaf lah ni. Tapi dalam kitab kita baca ni tak ada lah dalam matan tu. Dia letak bawah dalam syarah. Riwayat gitu. Tapi dalam setengah-setengah nuskhahnya ada. Jadi cerita tu juga, cumanya ada tambahan. Pada tu Nabi SAW kata kepada dia, hak mana-mana saja kamu buat daripada 3 perkara ni, ajza'a anka, memadai, boleh dah, tak apa dah, memadai dah kepadamu, jadi dah lah kiranya. Mana-mana satu daripada hak ni, yang ni boleh pilih. Tidak kata apa ni, setelah tak ada hak nak dikurbankan, binatang yang nak dikurbankan baru boleh pilih. Hak tu adalah pendapat yang syadz. Kebanyakan ulama tak ada kata lagu tu, bahkan boleh pilih. Boleh pilih sampai bila-bila apa boleh pilih. Lebih kurang hak tadi juga riwayatnya. Lebih kurang tadi riwayat. Lepas pada tu kita pergi kepada babul ihsar. Habis dah situ.
Habis dah bab saat ni, kita pergi kepada babul ihsar. Tak apalah. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق. وبه قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قوم بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. Bab ihsar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ikrimah, katanya saya telah mendengar Hajjaj bin Amr al-Ansari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang patah ataupun urija, jadi kecoh, urija, sesiapa yang menjadi tempang, sakit kaki lah, kecoh, faqad halla, maka bolehlah dia membuka ihramnya, halal lah dia, yani bolehlah dia bertahallul ataupun buka ihram dia. Wa alaihi al-hajj min qabil, dan dia kena buat haji pada tahun berikutnya, sebagai ganti hati. Qala Ikrimah berkata, saya pun tanya Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang perkara ni. Mereka berdua berkata, sadaqah, benar katanya itu, benar, betul lah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hajjaj bin Amr daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man kusira au urija, supaya tak dia juga, cuma ada tambahan au marida, ataupun sakit. Fadzakara ma'nahu, lalu dia menyebutkan makna hadis yang tersebut sebelum ini seterusnya. Supaya tak dia juga lain-lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Maimun bin Mihran, katanya saya keluar untuk buat umrah pada tahun Ahlus Syam mengepung Ibnu Zubair di Mekah. Beberapa orang daripada kaumku telah menghantar bersamaku hadiu, binatang kurban, untuk dikurbankan di tanah haram. Bila kami sampai kepada orang penghuni Syam, kepada orang-orang Syam yang sedang mengepung Abdullah bin Zubair itu, ataupun sebelum daripada itu lagi, mereka menghalang saya untuk masuk ke tanah haram. Saya pun sembelih binatang kurban, di tempat di mana saya tertahan di situ, di mana saya berhenti, saya tak boleh gigis kat tu. Lepas tu saya pun buka ihram, kemudian pulang. Pada tahun berikutnya saya keluar untuk qada umrah saya, Tapi sebelum itu saya pergi berjumpa dengan Ibnu Abbas. Saya tanya dia, maka dia kata, kamu gantikan hadiu binatang kurban. Hak dalam kamu kurban dulu tu tak jadi, mana kena semula, kurban semula. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya supaya menukar binatang kurban yang mereka telah sembelih pada tahun Hudaibiyah dalam umrah qada. Dalam umrah qada berikutnya, iaitu umrah Hudaibiyah itu pada tahun yang kena, umrah qada itu pada tahun yang ke-10. Bila pada tahun yang ke-7 umrah qada, Nabi suruh tukar. Padahal mereka telah sembelih dah di Hudaibiyah. Itulah bab ihsan ni sebenarnya
ada banyak perkara nak bahas. Tapi di sini kita ambil sebahagian lah daripada mukaddimah dia dulu, nak pergi seterusnya nampaknya tak ada mana ni. Cuma bab ihsar di sini, kalau dalam kitab kita ni dia sebut babul ihsar. Apa makna ihsar? Maknanya tertahan, itu dari segi bahasa. Keadaan tertahan, terhalang. Ikutlah makna apa-apa pun. Terhalang daripada buat apa-apa itu ihsar lah dari segi bahasa. Muhsar ialah orang yang terhalang, tertahan. Mengikut istilah syarak, ihsar tu apa dia? Muhsar tu apa dia? Iaitu orang yang sudah pakai ihram untuk buat haji ataupun buat umrah, kemudian dia tidak dapat meneruskan perjalanan dia menunaikan haji dan umrah. Ya dia nak buat tu, dia tak boleh. Anil mudhi fi mujibil ihram. Sepatutnya dia pakai ihram nak agau dia, nak haji atau nak umrah, dia tak boleh meneruskan kehendak dia kerana tertahan ataupun terhalang kerana ada halangan. Jadi orang hak lagu ni orang panggil muhsar. Keadaan tu orang panggil ihsar. Sama ada tertahan itu ataupun terhalang daripada menunaikan ibadat dia tu. Dua itulah ibadat, haji ataupun umrah. Hak kena pakai ihram ni kerana musuh menyebabkan jadi kita tak boleh gila perang, kalau kita kata pecah kacir huru-hara kau, ataupun sakit, ataupun ditahan, dikena igak, ataupun patah kau, jadi kecok kau, tak ada nafkah kau, perbelanjaan habis kat tu kau. Kalau naik kapal laut, dah panggil gitu kan, naik kapal apa dia ni, kapal layar, kapal layar, angin berhenti, jadi dia senyap situ, tak boleh begitu sampai selesai orang buat kerja haji. Dan lain-lain halangan. Kalau sampai sekarang ni halangannya antaranya apa dia? Tidak dibenarkan masuk. Pihak kerajaan Arab Saudi kau, misalnya kita kata yang menjaga tanah Arab tu tak benarkan masuk. Itu pun termasuk dalam ihsar juga. Tak boleh pergi. Sebab apa? Misalnya orang terlalu ramai sangat, sebab dia tak ada visa kau kebenaran, hak boleh masuk ni ada visa nak buat. Kalau tidak tak boleh, pasal orang ramai sangat, kerana masalah dia kata tak benar masuk, sebab boleh jadi bahaya, ganggu, tidak boleh buat ibadat dengan sempurna, dengan baik, jadi dia halal. Ini semua termasuk belaka dalam makna ihsar yang umum. Tetapi bukan semua pakai ni. Ini ihsar dengan makna yang umum lagu ni bukan semua pakai. Khilaf di situ. Tak apa, kita tengok. Wa hadha indana, katanya ini mengikut mazhab Imam Abu Hanifah lagu itulah. Ihsar ni tak kira. Terhalang tu terhalang kerana apa? Sakit ke, musuh ke, ataupun pihak kerajaan yang tidak benar ke, ataupun apa-apa. Itu mengikut mazhab Hanafi. Wa qala Syafi'i la ihsar illa min al-adu. Tidak ada termasuk dalam bab ihsar ni, terhalang ni, kecuali kerana musuh. Itu ya. Hak lain tidak jadi ihsar. Ini dalam syarah Bukhari berkata khilaf ulama tentang hasar ni yang dimaksudkan. Halangan ni apa dia? Satu golongan ulama iaitu Atha ibnu Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hasar itu bikulli habisin, segala macam halangan lah. Sakit ke ataupun lain-lain, musuh ke, patah ke, tak ada belanja ke tengah jalan, putus belanja ke, dan seumpamanya, yang menyebabkan seseorang itu tak boleh terus pergi ke Baitillah, tanah haram. Ini pendapat Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar, anak-anak buah dia lah. Dan juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Ramai lagi golongan yang lain pula berpendapat, iaitu mereka ini Laith bin Sa'ad, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq mengatakan ihsar la yakunul ihsar illa bil adu. Ihsar ini hanya yang diambil kira di sini ada kemudahan ni, iaitu apabila dia terhalang oleh musuh. Kerana sakit tak boleh. Kerana sakit tak boleh. Kecuali kalau dia syaratkan, dia bersyarat semasa dia niat tu ataupun dia bertalbiyah tu, dia syarat ada istirak, barulah lagu lain ceritanya. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar. Itu dia sebut Syekh Khalil Ahmad. Tapi nampaknya anak murid dia Syekh Zakaria ni tak puas hati.
Sebab dia buat ta'liq ni, hak bawah dia tulis halus lagi tu, nombor 1. Dan hak ni dia ambil petik ni daripada Aujazul Masalik, syarah dia atas Muwatta Imam Malik. Apa dia kata? Yang pertama, ada 10 perkara yang perlu dibahas dalam masalah ni. Bila kita bincang bab ihsar, maka 10 perkara ni ada depan kita. Yang berguna lah, mana kita tahu. Yang pertama, hasar ni khusus dengan musuh saja ke tidak? Mengikut kalau hak imam 4 mazhab tu 3 daripadanya, kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan memang khusus dengan musuh saja. Kalau kerana musuh terhalal tak boleh nak pergi, barulah ada hukum ihsar ataupun muhsar. Kecuali Hanafiyah dan satu riwayat daripada ni puak-puak Hanbali. Yang kedua, kebanyakan ulama menyebutkan bahawa di sisi Imam Malik hasar ni tidak ada dalam ibadat umrah, wala yasihhu, dan tidak sah. Balil arba'ah tak betul ni ni. Orang kata Imam Malik kata dalam umrah ni tak ada hukum ihsar ni, tak ada, tak betul dia. Bahkan keempat-empat mazhab tu, imam itu sepakat bahawa seperti mana haji juga boleh terhalal, umrah pun ada juga hukum ihsar ni. Kalau orang itu tidak dapat menyempurnakan umrah dia kerana ada halangan, maka hukum muhsar ni ada juga. Jadi hak mana? Hak mana hukum ihsar tu dalam Quran? Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Situ sebut itu ayat Quran. Itu lah. Lepas tu pecah banyaklah dalam hadis tak kira lah pendapat ulama. Fa in uhsirtum, jika kamu terhalang, yakni untuk pergi buat haji ataupun umrah, famastaysara minal hadi, maka kamu kena kurbankan mana-mana apa-apa binatang yang mudah kepada kamu. Itu hukumnya. Yang ni kalau tertahan tu, terhalal tu, bagi Syafi'i, hak 3 lagi tu, apa ni 2 lagi imam tu, Ahmad dan Malik mengatakan dengan musuh saja. Terhalal kerana dihalal oleh musuh. Hak tu saja. Tapi Imam Abu Hanifah dan apa lagi orang-orang lain yang disebutkan tadi, dia kata bukan terhalal kerana musuh saja, lain-lain pun lagu ni juga hukumnya. Famastaysara minal hadi. Yang kedua, tak apalah. Yang ketiga, tidak wajib qada ma uhsira anhu inda Syafi'i wa Malik. Tidak wajib qada. Nak qada boleh kalau orang yang terhalal tadi, terhalal bagi mereka kerana musuh. Kalau kerana lain tidak. Tidak wajib qada. Di sisi Syafi'i, Malik, dan inilah yang sahih di sisi Imam Ahmad. Wa anhu, ada juga satu pendapat Imam Ahmad kata wajib qada, dan ini adalah pendapat ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, kata kena qada. Kalau orang tu terhalal tak boleh pergi, dia kena buat semula. Tak boleh buat senyap gitu, tak boleh. Tetapi apa ni, Malik dan Syafi'i kata tak wajib qada. Kena qada boleh, wajib tu tidak. Yang keempat, wajib hadyu lil ihsar indana mutlaqan. Kalau seseorang tu terhalal untuk pergi buat kerja saat ni, haji ataupun umrah saat ni, dia kena kurbankan binatang mutlaqan. Tak kira lah kerana apa, kerana sakit ke kerana apa, supa aja, dia kena kurbankan binatang. Wa inda Ahmad, mengikut Imam Ahmad, kalau dia tidak syarat tahallul pada ketika ihram dia tu, maka wajib. Kalau tidak wajib. Kalau dia sudah syaratnya saya ni pakai ihram ni nak pergi buat umrah, tapi kalau terhalal saya nak buka lah umrah. Kalau lagi itu syarat. Itu maksudnya syarat. Mengikut Syafi'i, hasar ni musuh saja, kerana musuh saja. Kalau sakit, kalau dia tidak mensyaratkan tahallul, yakni kalau saya ni nak pergi buat umrah ataupun haji, tapi kalau saya sakit tengah jalan, siapa tak boleh pergi, saya nak buka lah ihram ni. Kalau dia syarat itu,
lam yashtarit at-tahallul bil hadi. Kalau dia tidak syarat tahallul, buka ihram dia tu dengan mengurbankan binatang, sawa'un sakata 'anil hadi aw nafahu. Sama ada dia sama ada dia diam tak sebut, maksudnya nak kurbankan binatang, ataupun dia menafikannya. Tak cara, mana kena lagu tu lah. Kena lagu tu juga. Wa 'inda Malik la yajibul hadi. Mengikut Maliknya tidak wajib hadiu, yang dikurbankan binatang tu bila seseorang tu buka ihram dia kerana saat ni halangan saat ni, bahkan sunat saja. Yang kelima, khilaf tentang zaman bila nak sembelih binatang tu dan mana. Yang pertama, mereka ijma' tentang orang yang berumrah dia boleh sembelih mana-mana apa, mana-mana dia terhalal tu boleh. Adapun orang yang mengerjakan haji, dia kena sembelih bila-bila pun tak boleh. Orang yang buat umrah bila-bila pun dia nak kurban boleh. Adapun orang buat haji, dia kena tunggu hari nahar, hari yang ke-10 Zulhijjah tu baru boleh kurbankan. Itu dari segi masa dia, mengikut sahibain. Dan ini juga satu riwayat daripada Ahmad. Wa qala al-jumhur mata syaa. Tapi jumhur ulama mengatakan ikutlah bila dia nak sembelih, tak apa, tidak nanti tunggu hari yang ke-10. Bila dia terhalal tak lagi. Di mana dia terhalal, dia terhenti, dia boleh sembelih. Alah kelik kau, ikutlah mana-mana. Bila-bila pun. Adapun yang kedua, yang ini dari segi tempat. Ini kena tanah haram. Mengikut Imam Abu Hanifah, kena di tanah haram. Tapi kalau mengikut Syafi'i, maudhi'ul hasr, tempat mana dia terhalal, dia berhenti tempat mana, situ sembelih. Ini adalah dua riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ada kedua-dua pendapat ini. Yang ketiga, kalau dia mampu untuk menyembelih binatang kurban itu di kawasan sekitar tanah haram, dekat-dekat dengan tanah haram, mesti dia kena pergi sembelih situ. Mengikut Malik, dalam keadaan seseorang itu tertahan ataupun terhalang oleh musuh, kalau dia tak ada orang yang boleh dia kirimlah binatang kurban dia tu untuk bawa ke tanah haram, fa aina ma syaa, mana saja dia nak sembelih boleh. Dia kena sembelih lah. Wa fil marad, dalam keadaan sakit, yahbisuhu ma'hu nadban aw wujuban. Qaulan, ada dua pendapat kalau kerana sakit. Tadi kalau kerana musuh, tak apalah tu. Yang keenam, al-ajiz 'anil hadi. Baik, kalau orang yang tidak mampu menyembelihkan binatang kurban, dia tak ada kau binatang kurban di situ, dia tak bawa kau, ini nak lagu mana? Yantaqilu ila qimatihi, dia bertukar kepada nilai dia, harga binatang kurban itu. Dia kena bui sebanyak harga binatang kurban itu makanan kepada orang miskin. Lepas pada tu, kalau tak boleh juga tu pindah kepada puasa. Puasa tu untuk satu cupak, satu hari puasa. Itulah. Wa 'inda Ahmad, mengikut Imam Ahmad, selepas daripada binatang kurban, kalau tak boleh dikurbankan, pindah kepada puasa 10 hari. Bui makan tak ada bagi dia. Nak bui makan kepada orang miskin tak ada sini dalam bab ni. Hanya boleh puasa saja 10 hari. Itulah gantinya. Kalau tak boleh, dia kurbankan binatang. Masalah orang muhsar ni, orang yang terhalal saja, tak boleh menyempurnakan ibadah haji ataupun umrah dia. Tetapi kalau mengikut mazhab Hanafi tidak gitu, dan Malik, kecuali dalam satu riwayat daripada Abi Yusuf serupa dengan Syafi'i. Cuma bagi dianya, dia puasa an kulli nisfi sa'in yauman, untuk setiap setengah gantang itu satu hari. Itu gantinya. Lepas tu yang ketujuh, orang yang tidak mampu pergi ke Baitullah selepas wukuf dah. Ini masalah haji lah. Kalau umrah tu dia tak ada wukuf, haji tu wukuf dah, tapi tak lagi terhalal tu tadilah, kerana musuh ke kerana gapo tu ada khilaf dah tadi. Terhalal, tak boleh pergi ke Baitullah. Fihi tafsil, ada perincian dalam masalah ni, dalam Aujaz. Yang ke-8, orang yang tidak boleh pergi wukuf, dia pakai ihram dan nak buat haji,
terhalal, tak boleh pergi wukuf. Dia nak kena, dia kena fasahkan haji dia kepada umrah, tukar haji itu kepada umrah mengikut Ahmad. Dan bertahallul, buka ihram dia dengan melakukan semua ibadat umrah. Setelah selesai itu buka ihram dia inda thalatha, mengikut tiga-tiga imam. At-tasi' yang ke-9, dia kena cukur kepala ataupun gunting pada ketika tahallul itu, mengikut Syafi'i, khilafan lana wa Malik. Dan ini adalah dua riwayat bagi Imam Ahmad. Tak apalah, ini dia panjang, dia bahannya dalam kitab Aujaz itu. Yang ke-10-nya, adakah istirak, buat syarat, dia memberi kesan dalam masalah ihsan ni, kau tidak? Kita dan Malik mengatakan tidak memberi kesan. Tapi Ahmad kata ada kesannya dari segi menggugurkan bayaran dam itu. Sama ada ihsan itu dengan sebab musuh ataupun dengan sebab sakit, mengikut Imam Ahmad ada kesan. Kalau dia istirak lagu tu, tak kena bayar dam. Kalau dia tidak istirak, kena bayar. Dia istirak mana, dia tidak syarat lah. Syarat lagu mana? Saya ni nak pergi buat umrah ni, kalau saya terhalal, maka saya akan buka ihram. Kalau dia syarat lagu tu, tak kena bayar dah dam itu. Tapi kalau dia tidak syarat lagu tu, kena. Kalau tahallul kerana sakit, buka ihram tu kerana sakit, tak boleh, melainkan kena bayar dam. Wa kadzalika 'inda Syafi'i, begitu juga di sisi Syafi'i. Cuma dia kata la ta'thir lahu fil hasr bil adu, hadha khulasatu ma fil Aujaz. Gitulah lebih kurang. Dalam Aujaz panjang lagi lah, ni hak rekah ambil situ. Itulah muqaddimah untuk bab ihsar. Dan oleh kerana hadis ni panjang lagi, kita sambung minggu depan. Malam ni sekat tu lah dulu muqaddimah saja. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana.